di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus di dalam kita menjalani peperangan rohani ini. 我们基督徒也是一样，当我们在这个属灵的征战里面， kita hanya akan kuat dan menang di dalam peperangan rohani ini jika kita sepenuhnya bergantung kepada Kristus, sumber kekuatan yang sudah menang bagi kita. 我们可以得胜，如果我们靠主耶稣基督成为我们力量的前沿。 Nah, oleh sebab itu di sepanjang tahun ini, marilah kita sungguh-sungguh lebih bergantung kepada Kristus dan kekuatan kuasanya yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan bagi kita di dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini. 所以弟兄姐妹，让我们在这个2023年，我们整年里面，我们完全的靠主耶稣基督的大能大力来过我们的生活。 Tisung Jeme, Sing Nian Mung An Ai Chu Kenson. Selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semakin mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama ada di rumah Tuhan di hari pertama, di minggu pertama tahun 2023. 再一次感谢神，我们可以在这个2023年第一天、第一个主日，能够来到神的殿中来敬拜他。 Nah, waktu terus berganti, tahun berganti tahun. 日子过得很快，一天过一天，一年过一年。 Tapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. 但是圣经告诉我们所相信的神，主耶稣基督，昨日、今日到永远都不改变。 Nah, oleh sebab itu jangan sandarkan diri kita kepada hal yang bisa berubah. 所以我们不要靠我们自己，我们是可以改变的。 Tapi sandarkanlah diri kita, hidup kita kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. 我们要把我们自己放在主耶稣基督那昨日、今日永远不改变的神。 Nah, kiranya tahun ini menjadi tahun bagi kita untuk semakin kuat di dalam Kristus. 包括今年我们大家都可以在基督里更刚强。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6, 我们一起来读经， ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. 以弗所书第6章第10节到第20节。 Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. 以弗所书第6章第10节到第20节。 Nah, kita tidak akan baca secara keseluruhan, tapi kita akan baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12 saja. Kita baca pertama dalam bahasa Indonesia, langsung ayat 10 juga disusul di dalam bahasa Mandarin. 我们单单念第10节到第12节，先用英文，然后再用中文。 Begini kata firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 要穿戴神所赐的全副劲装，就能抵挡魔鬼的诡计。 Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. 因我们并不是以输血气的征战，乃是以那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。 Saudara-saudara, saya memulai khotbah hari ini dengan memberikan satu gambaran besar dari gereja kita sebagai satu latar belakang untuk apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. 弟兄姐妹，我要以一幅图画来开始我今天所要讲的道。 Sebagaimana sudah dituangkan di dalam buku perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-70 bahwa visi 100 tahun GSRI Kartini yang akan jatuh pada tahun 2051 adalah menjadi gereja yang misioner. 就好像我们已经放在70周年纪念的书看里面，我们放说我们教会的意向就是要成为一个宣教的教会。 Apa itu menjadi gereja yang misioner? Saya tidak menjelaskannya pada hari ini. Kita bisa membaca kembali di dalam buku perayaan HUT gereja kita yang ke-70. 宣教的教会，我已经在那个
周年的刊物里面已经讲得很清楚。 Saudara-saudara, untuk mencapai sasaran yang besar ini, untuk mencapai tujuan yang besar ini, apa yang akan kita lakukan? 为了达到这个目标，我们要怎么做呢？ Nah, untuk mempermudahnya, kita akan membaginya di dalam 6 repelita atau 6 rencana pelayanan 5 tahunan. 为了使到我们的方向更清楚，我就把这个计划分成6段，就是每5年一个目标。 Nah, kita sudah mulai bersama tahun 2022 yang lalu dan nanti puncaknya adalah tahun 2051. 我们已经从2022年就是去年开始，就是到2025年就是我们的顶峰。 Nah, saat ini kita berada di rencana pelayanan 5 tahunan yang pertama tahun 2022 sampai tahun 2025. 我们今年是在我们5年计划里面的第2年。 Rencana pelayanan 5 tahunan yang pertama ini kita menyebutnya sebagai antusias di dalam Kristus. 这个5年计划的第1个步骤呢，就是在基督里面能够有兴趣。 Nah, kita menyadari untuk menempuh perjalanan yang panjang ini, menempuh perjalanan yang jauh ini, di awal kita harus ada semangat, ada keantusiasan supaya kita bisa berjalan menempuh perjalanan yang panjang ini. 当我们开始这个我们第1年的计划的时候，我们要在基督里要有兴奋，要很感觉到很有精神的去做。 Dan tahun lalu, tahun 2022 kita sudah memulai repelita yang pertama ini dengan membicarakan mendalam di dalam Kristus. 去年我们已经讲到在基督里晋升。 Dan tahun 2023 ini kita secara khusus akan fokus berbicara tentang kuat di dalam Kristus. 第2年就是今年，我们就讲到在基督里坚强。 Supaya kita tidak lupa, mari sama-sama kita katakan 2023 kuat di dalam Kristus. Ya, 1, 2, 3. Ya, 2023 kuat di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kuat di dalam Kristus ini merupakan kesinambungan atau kelanjutan apa yang sudah kita bicarakan di tahun 2022. 这个在基督里坚强是跟着我们去年所讲的。 Nah, secara khusus di tahun ini kita akan fokus pada beberapa hal yang penting yang kita nilai perlu mendapatkan penguatan secara khusus di dalam kerohanian dan iman jemaat yang didasarkan pada satu survei yang sudah dilakukan oleh gereja di akhir tahun 2022 yang lalu. 今年我们所做的目标呢，就是根据我们去年所做的意见调查所做的。 Dan tema kuat di dalam Kristus juga di tahun ini secara rohani juga memang kita pikirkan bagaimana mempersiapkan jemaat GCR Kartini untuk menjalani tahun baru 2023 ini yang diperkirakan oleh banyak orang akan banyak kesulitan dan tantangan. 这个在基督里坚强这个题目，我们选择这个题目是因为预备在今年我们大家都知道，在经济上会遇到很大的挑战。 Nah, oleh sebab itu di hari pertama, di minggu pertama tahun baru 2023 pada hari ini kita akan bicara kuat di dalam Kristus. 所以在这2023年的第1天，我们就讲到在基督里坚强。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita sadari bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah sebuah peperangan. 弟兄姐妹，我们要晓得，我们基督徒的生活就是一场属灵的征战。 Seorang komentator Alkitab bernama William McDonald mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sejati harus mengetahui bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah peperangan. 这个 William 他讲过一句话，就是说我们基督徒的生活就是一场属灵的征战。 Bala tentara iblis akan berusaha untuk menghalangi dan merintangi pekerjaan Kristus dengan menjatuhkan setiap individu dari prajurit Kristen di dalam pertempuran. 魔鬼要设法打败每一个基督精兵，使到他可以拦阻神的工作。 Semakin efektif orang percaya bagi Tuhan, maka dia akan mengalami serangan yang biadab dari musuh. 我们若越诚恳的跟随主耶稣基督，我们就会得到魔鬼更大的攻击。
Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebuah peperangan. 所以我们大家要晓得，我们基督徒的生活就是一个属灵的征战。 Saudara-saudara, fakta mengenai peperangan rohani inilah yang disingkapkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Efesus, sebagaimana kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 pada hari ini. 就是因为我们基督徒的生活是一场属灵的征战，所以保罗就在以弗所第6章那边写这个第10到第20节。 Di dalam ayat 11 bagian B sampai ayat 12, Alkitab mengatakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. 第12节那边保罗说，我们并不是以属血气的征战， Peperangan kita bukanlah melawan manusia yang kelihatan, 并不是以人可以看到的人征战， tetapi peperangan kita adalah melawan tipu muslihat iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan setiap orang percaya. 我们是跟魔鬼跟他的诡计来征战。 Peperangan rohani ini adalah peperangan melawan mafia spiritual, yakni iblis yang terus berusaha untuk mengganggu setiap orang percaya dalam menjalankan panggilannya untuk hidup berpadanan sesuai dengan panggilan Injil atau panggilan Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama. 这个属灵的征战呢，就是魔鬼设法的让我们基督精兵跌倒，使到我们不能够活出以蒙召的恩相称的生活。 Jadi peperangan rohani ini bukanlah peperangan antara Allah melawan iblis, bukan. 所以这个属灵的战争并不是神跟魔鬼的战争， Karena iblis sudah dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. 因为当基督复活的时候，基督就已经把魔鬼打败了。 Peperangan rohani ini bukan berhubungan dengan keselamatan kita. 这个属灵的战争并不是跟我们得救有关系， Karena untuk itu Kristus sudah berperang bagi kita di atas kayu salib dan dia sudah mengalahkan kuasa iblis. 因为基督已经在十字架上战胜魔鬼。 Peperangan rohani ini adalah peperangan setiap orang percaya yang dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, melawan kuasa iblis dengan sisa-sisa kekuatannya yang terus berusaha untuk menggagalkan setiap orang percaya hidup berpadanan dengan panggilan Kristus. 这个属灵的战争呢，就是我们基督徒跟随主耶稣的人，跟魔鬼还有他的诡计，每一天都跟他们征战，使到我们可以活出神所要活出的样式来。 Nah, oleh sebab itu di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di tahun baru 2023 ini yang diperkirakan oleh banyak orang akan lebih sulit daripada tahun-tahun sebelumnya. 所以，当我们进入这个2023年，很多人都认为说，这个2023年经济会萧条。 Bahkan di dalam kacamata ekonomi disebutkan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. 甚至根据经济学家，他们认为说，这个2023年是一个黑暗的年。 Tetapi peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah melawan ancaman resesi ekonomi global yang mungkin akan menakutkan. 我们的征战并不是以世界经济萧条而征战的， Peperangan kita bukanlah melawan kondisi atau keadaan geopolitik dunia yang pada akhir-akhir ini semakin menegangkan. 我们的征战也并不是跟地缘政治的征战有关系。 Kita melihat perang antara Rusia dan Ukraina sudah hampir 1 tahun tidak kunjung usai. 我们看到苏欧跟乌克兰的征战快要1年都还没有结束。 Kita melihat dan kita mendengar bagaimana ketegangan politik antara Amerika dan Tiongkok. 我们也看到中国跟美国在政治上的 Kita melihat bagaimana ketegangan politik antara Korea Utara dan Korea Selatan. 我们也看到在北韩跟南韩的紧张的气势。 Ketegangan politik antara Tiongkok dan Taiwan 我们也看到中国跟台湾之间的政治， dan lain sebagainya. 然后还有其他的。 Tetapi peperangan kita yang sesungguhnya bukan soal itu. 但是我们真正的征战并不是跟那一些有关。 Peperangan kita yang sesungguhnya juga bukanlah melawan berbagai kesulitan dan pergumulan hidup yang mungkin bisa membuat kita menderita baik secara psikis maupun secara fisik.
我们的征战也并不是跟我们每一天所遇到的困难有关，那一些可以造成我们心理或者身心上的一些困难。 Tetapi peperangan kita yang sesungguhnya adalah melawan iblis dan segala tipu dayanya yang akan terus berusaha menyerang kita supaya kita hidup tidak seperti yang Tuhan kehendaki. 我们的征战就是要跟魔鬼征战，使到我们可以胜过他们，使到我们可以活出神所要我们活出的样子。 Supaya kita hidup tidak sesuai dengan panggilan Kristus bagi kita. 魔鬼一直不断的让我们使我们不能够活出一个以蒙恩相称的生活。 Supaya kita hidup meragukan kasih Allah sehingga kita tidak bisa menikmati sukacita berkat surgawi, yaitu keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah Tritunggal bagi kita, sebagaimana dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 sampai Efesus pasal yang ketiga. 魔鬼不断的攻击我们，使到我们怀疑神的慈爱，而不能够享受属天的喜乐，就是那三位一体真神所赐的救恩。 Supaya kita terpecah belah dan tidak bisa menikmati kesatuan sebagai keluarga Allah di dalam gerejanya, sebagaimana yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 sampai Efesus pasal 6 ayat yang ke-9. 魔鬼不断的让我们分裂，使到我们不能够享受在基督里我们合一的生活。 Nah, untuk menghadapi peperangan rohani inilah 就是为了打这个属灵的征战。 Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. 所以保罗在以弗所书第6章第10节那边说：“我还有末了的话，就是你们要靠主，依赖他的大能大力，做刚强的人。” Di akhir suratnya kepada jemaat di Efesus secara khusus di dalam menghadapi fakta tentang peperangan rohani, Rasul Paulus menutup suratnya dengan satu nasihat supaya kamu kuat di dalam Kristus dan kekuatan kuasanya. 保罗在以弗所书的第后1章，就那边开始告诉那边的基督徒说：“你们要靠主的大能大力，做刚强的人。” Saudara-saudara, pertanyaan yang lebih mendalam adalah bagaimana kita dapat dikuatkan di dalam Kristus untuk menghadapi peperangan rohani ini. 一个很重要的问题就是说，我们怎么样应该在基督里刚强，使到我们可以战胜这个属灵的战争。 Dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ada dua hal penting yang harus kita sadari, kita mengerti bagaimana kita bisa dikuatkan di dalam Kristus untuk menghadapi peperangan rohani. 在这一段经文里面有2个很重要的真理，让我们知道我们应该怎么样在这个属灵的战争得胜。 Yang pertama, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan kekuatan kuasanya. 第一就是我们要依赖他的大能大力。 Saudara, Alkitab mengatakan di dalam ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 第10节那边告诉我们说，我们要靠做主，依赖他的大能大力，做刚强的人。 Nah, hal yang menarik, nasihat Rasul Paulus di dalam ayat 10 ini itu digunakan di dalam bentuk pasif dan bentuk waktu sekarang. 保罗在这一个书信里面所谈的，他用的劝导呢是一个比较消极的，而且是用现在式的。 Kalau diterjemahkan secara harafiah bunyinya akan seperti ini. Hendaklah kamu terus dikuatkan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 就是保罗在这个第10节，他用积极的方式来告诉以弗所的信徒，就是说，你们要一直不断的靠做主，使到你们可以依赖他的大能大力做刚强。 Hal ini menunjukkan kepada kita yang membuat kita kuat untuk menghadapi dan memenangkan peperangan rohani melawan iblis adalah Tuhan sendiri dan kekuatan kuasanya yang bekerja secara aktif di dalam diri kita. 这一节就是告诉我们说，使我们可以战胜魔鬼的，就是神的大能大力，并不是我们的力量。 Jadi di dalam peperangan ini kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita 所以 sendiri. 在这个属灵的战争里面，我们不能够 Kita 靠我 tidak 们自己的 mungkin 能力， bergantung kepada usaha diri kita sendiri. 我们不能够靠我们自己的努力。
tetapi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan kekuatan kuasanya. 我们要完全靠神的大能大力。 Saudara-saudara, kita bisa melihat gambar yang ada di depan kita. 我们可以看到这个图画。 Saudara-saudara, pada gambar yang pertama, lampu itu tidak bisa menyala karena dia tidak terhubung dengan sumber hidup, tidak terhubung dengan sumber energi yang membuat dia mati dan tidak bisa menyala. 上面的一个图画呢，就是那个灯泡不能够亮，因为那个电源没有接上。 Tapi kita melihat di gambar yang kedua di bawah, lampu itu bisa menyala karena dia terhubung dengan sumber hidup, sumber energi yang memampukan dia, yang memungkinkan dia bisa untuk menyala. 下面那个图画呢，那个灯泡就亮了，因为它跟电源接上去。 Nah, demikian juga di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus di dalam kita menjalani peperangan rohani ini. 我们基督徒也是一样，当我们在这个属灵的征战里面， kita hanya akan kuat dan menang di dalam peperangan rohani ini jika kita sepenuhnya bergantung kepada Kristus, sumber kekuatan yang sudah menang bagi kita. 我们可以得胜。如果我们靠着主耶稣基督成为我们力量的前沿。 Nah, oleh sebab itu di sepanjang tahun ini, marilah kita sungguh-sungguh lebih bergantung kepada Kristus dan kekuatan kuasanya yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan bagi kita di dalam menjalani hidup di tahun yang baru ini. 所以弟兄姐妹，让我们在这个2023年，我们整年里面，我们完全的靠主耶稣基督的大能大力来过我们的生活。 Nah, bagaimana kita dapat dikuatkan di dalam Kristus, di dalam kita menghadapi peperangan rohani ini? 那我们怎么在基督里能够坚强呢？ Yang kedua, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 我们要穿戴神所赐的全副军装。 Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata 我 Allah. 们要穿戴全副军装。 Saudara, hal ini yang bisa kita lihat dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 我们可以看，从第11节到第17节。 Di dalam ayat 11 dimulai dengan satu kata perintah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. 第11节那边说要穿戴神所赐的全副军装。 Saudara-saudara, bentuk perintah dari kata ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu keharusan, bukan satu opsi, satu pilihan yang bisa kita lakukan, bisa juga kita tidak lakukan. Bukan, tapi ini benar-benar satu keharusan yang harus kita lakukan. 保罗在这一节里面是用命令式来写这个第11节，所以这个并不是我们可以选择，是我们应该穿戴的。 Hanya dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dapat melawan tipu daya, tipu muslihat dari iblis. 唯有我们穿戴神所赐的全副军装，就能够抵挡魔鬼的诡计。 Atau kalau di dalam bahasa aslinya, tipu muslihat, tipu daya itu dipakai kata metodeias, metode. 或者这个诡计呢，就是在原文里面就有一个方式的意义。 Jadi ini harus kita sadari, iblis punya metode, iblis itu punya strategi bagaimana caranya untuk menyerang dan menjatuhkan setiap orang percaya. 所以我们要知道，魔鬼攻击我们，他是有他的战略。 Nah, karenanya kita wajib untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah Allah sediakan bagi kita. 所以我们要穿戴神所赐给我们的全副军装。 Hanya dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah secara lengkap, maka di dalam ayat 13 dikatakan kita bisa melawan, bahkan kita bisa menang di dalam peperangan rohani. 唯有穿戴神所赐的全副军装，所以我们就能够抵挡魔鬼的一些诡计。 Nah, pertanyaannya, apakah perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan sehingga kita kuat di dalam Kristus dalam menjalani peperangan rohani ini? 神所赐的全副军装是有哪一些呢？ Nah, mari kita melihat satu persatu secara singkat. 我们来一个一个来看。 Saudara-saudara, khotbah hari ini tidak dimaksudkan untuk menjadi panjang atau lebih mendalam, karena ini hanya satu pengantar bagi aspek-aspek yang akan kita bicarakan lebih mendalam di tahun 2023 ini, baik di dalam tema-tema bulanan, tema mingguan,
pembinaan, di dalam persekutuan-persekutuan nanti akan mencakup semua apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. 今天早上我们所听的道有一点长，因为我需要讲的比较清楚，因为今天的道理跟以后整年的主题是有关的。 Nah, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. 第一就是用真理当作带子束腰。 Nah, itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 14 bagian A. 这个就是14节上半节我们可以看到。 Saudara-saudara, ikat pinggang kebenaran itu berbicara tentang kesiapsediaan setiap orang percaya di dalam kebenaran Allah untuk berperang melawan iblis dan segala tipu dayanya. 这个用真理当作带子束腰呢，就是讲到每一个信徒随时可以应用神的真理来战胜。 Jadi kita harus siaga, kita harus selalu siap sedia. Bukan di dalam kebenaran kita, tetapi di dalam kebenaran Kristus untuk kita menghadapi peperangan rohani. 这个就是讲到说，我们随时要在基督的真理里面警醒。 Yang kedua adalah baju sirah kebenaran. 第二呢，就是用公义当作护信经之胸。 Kita bisa melihatnya dalam ayat 14 bagian B. 这个是在第14节的下半 Saudara, 节。 baju sirah kebenaran ini melambangkan kebenaran orang percaya di dalam Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, serta kehidupan yang benar di dalam Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 24. 这个公义就是信徒在基督里所得到的义，就是好像在以弗所书第4章20节那边讲到的。 Saudara, dengan mengenakan baju sirah kebenaran ini, maka iblis, si penuduh itu, tidak akan dapat menuduh orang percaya yang hidup benar di dalam kebenaran Kristus. 如果我们可以穿戴这个公义的福信经的话，我们就可以使魔鬼不能控告在基督里称义并有圣洁生活的信徒。 Yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 第三节呢，就是又用平安的福音当作预备走路的鞋 Kita bisa 穿在 melihatnya di 脚 dalam 上。 ayat yang ke-15. 我们可以在第15节那边讲到。 Saudara-saudara, kasut untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu mengacu kepada kesiapsediaan dan keteguhan orang percaya untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Allah kepada manusia yang berdosa. 用平安福音当作预备走路的鞋，是说到信徒随时准备传福音救罪人。 Saudara, komentator Alkitab Warren Wiersbe mengatakan orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang bersaksi, orang Kristen yang menginjili. Warren Wiersbe 就是讲到说，得胜的基督徒就是做见证的基督徒。 Saudara, iblis sudah menyatakan perang untuk melawan orang percaya. 魔鬼撒旦已经跟我们征战了。 Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. 但是在圣经哥林多后书第5章第18到21节， Kita adalah duta-duta perdamaian yang akan memperdamaikan orang-orang berdosa dengan Allah melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. 我们借着传福音，成为千人与神和好的大使。 Lalu yang selanjutnya adalah perisai iman. 然后呢，就是心得当作盾牌， Saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 16. 在第16节那边讲到。 Nah, perisai iman di sini berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan kepercayaan, kesetiaan dan tanggung jawab setiap orang percaya kepada Allah dan Kristus yang akan menjadi pelindung dalam peperangan rohani melawan iblis. 这个性格呢，就是讲到我们对神的信心，我们对神忠心的跟随，使到我们可以借着这个我们所信的，我们对神的信心，能够抵挡魔鬼。 Jadi dengan perisai iman yang teguh, dengan keyakinan, kepercayaan yang teguh kepada Allah dan kepada Kristus, itu akan menjadi satu perisai, menjadi satu benteng bagi kita untuk melawan serangan yang datang dari iblis. 我们对神的信心呢，就是成为我们抵挡魔鬼的盾牌。 Dan selanjutnya adalah ketopong keselamatan. 接下来就是救恩的头 Itu 盔。 dikatakan di dalam ayat 17 bagian A. 第17节上半节， Saudara-saudara, makna ketopong keselamatan di sini mengacu kepada pikiran
yang dijaga dan dikendalikan oleh Kristus. 这个救恩的头盔呢，就是表示说，我们被神所管理、被神所控制的一个思想。 Saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa pikiran yang dijaga dan dikendalikan oleh Kristus itu memegang satu peranan yang penting di dalam kehidupan, di dalam pertumbuhan, di dalam pelayanan, bahkan kemenangan orang-orang percaya. 弟兄姐妹，我们要知道，被神所控制、保守的思想，对我们的服事、对我们生活有很大的角色。 Orang Kristen yang selalu berusaha untuk mempelajari Alkitabnya dengan sungguh-sungguh, mempelajari doktrin-doktrin yang ada di dalamnya, tidak akan mudah disesatkan oleh iblis. 对于圣经有用心研究的基督徒，就不会落在魔鬼的诡计。 Nah, karena itu Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 juga menasehatkan supaya kamu bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. 所以在彼得后书第3章第18节那边，彼得说到，我们要在救主耶稣基督里面的恩典和知识上有长进。 Nah, itulah sebabnya mengapa gereja juga menyediakan kelas katekisasi, menyediakan kelas pesta atau pembinaan sistematis teologi awam dan lain sebagainya, adalah untuk memperlengkapi setiap jemaat Tuhan bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan doktrin-doktrin Kristen yang penting. 所以我们教会在惊奇式的查经祷告会里面，用神的话语来装备弟兄姐妹。 Nah, lalu yang terakhir adalah pedang roh. 最后就是圣灵的宝剑。 Nah, itu bisa kita lihat dalam ayat 17 bagian B. 我们可以看到第17节下半节。 Saudara, pedang roh yaitu firman Allah adalah senjata ofensif yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyerang si iblis. 这个圣灵的宝剑呢，是用来攻击的，是神是给我们的一个攻击。 Ketika kita menggunakan firman Allah untuk melawan iblis, maka kita akan melumpuhkannya dan mencegahnya untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. 如果我们用神的话语当作宝剑来攻击魔鬼的话，我们就可以打败魔鬼，使到他不能够在我们的侍奉上来影响我们。 Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita mendalam di dalam firman Tuhan, maka akan semakin baik bagi kita untuk mendeteksi kebohongan iblis dan mematahkan setiap serangannya. 如果我们对神的真理更加认识的话，我们就能够更有能力看到魔鬼的所做的一些诡计。 Saudara-saudara, kita bisa melihat satu contoh yang sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia dicobai oleh iblis. Nanti kita bisa baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 我们可以看到在路加福音第4章那边，怎么样耶稣用神的话语来抵挡魔鬼。 3 kali Tuhan Yesus mengutip, 3 kali Tuhan Yesus merujuk kepada firman Tuhan. Ada tertulis untuk mematahkan serangan iblis. 耶稣上次用神的话语来抵挡魔鬼，上次他说经上记着说。 Nah, oleh sebab itu tahun ini juga harus menjadi satu tahun bagi kita, baik secara pribadi, untuk lebih lagi memiliki satu kerinduan yang mendalam untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 所以这个2023年，希望弟兄姐妹成为我们一个全心专注研究神话语的一年。 Untuk membaca Alkitab baik secara pribadi maupun di dalam pembacaan kita bersama. Ya, puji Tuhan, di dalam kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja kita ada gerakan membaca Alkitab. 我们可以个人的来读经，我们也可以一个小组的一起来读经。 Nah, mari kita sama-sama terlibat. 让我们大家都一起来做。 Nah, yang paling penting jangan kejar setoran. 主要的，我们不要判断别人。 Jadi jangan hanya kejar setoran untuk memberi laporan hari ini pasal 1, pasal 2. 我们不要单单报告。 Tapi yang paling penting baca dengan sungguh-sungguh, pelajari, minta hikmat Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita mengerti dari firman Tuhan yang kita baca. 主要是当我们读经的时候，我们要全心的求神来赐给他的话语，使我们能够了解他的真理， Sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan dari dalamnya dan mengubahkan hidup kita. 使得我们可以从他的话语得到力量来改变我们的生命。 Nah, inilah 6 perlengkapan senjata
Allah yang lengkap yang harus kita gunakan supaya kita kuat di dalam Kristus dalam menghadapi peperangan rohani ini. 这个就是神是给我们这个6个武器来在属灵的征战上来用。 Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menggunakan keenam perlengkapan senjata Allah yang lengkap ini sehingga kita kuat, kita efektif di dalam menghadapi peperangan rohani. 但是问题就是说，我们怎么样有效的应用这个6个武器呢？使我们能够在这个属灵的征战上来战胜魔鬼。 Jawabannya ada di dalam ayat 19 sampai ayat 20 adalah berdoa. 就是在第18到20节那边，保罗很清楚的说到，我们要靠着祷告。 Saudara-saudara, Warren Wiersbe mengatakan bahwa doa adalah energi yang memampukan prajurit Kristen untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Warren Wiersbe 他就是有讲到说，祷告呢，就是能够让基督精兵有力量来利用神所赐给我们全副军装。 Kita tidak bisa berperang dengan kekuatan kita sendiri. Seberapa hebatnya, berpengalamannya pun kita tidak bisa. Kita harus bergantung kepada Tuhan melalui doa di dalam peperangan. 不管我们已经有多少的经验，我们不能够靠我们自己的力量来战胜这个魔鬼。 Doa adalah kekuatan untuk kemenangan orang percaya. 祷告呢，就是让我们可以得胜的一个力量。 Nah, karenanya di tahun 2023 ini, marilah kita lebih giat lagi di dalam berdoa. 所以在这个2023年，弟兄姐妹，让我们更加努力的来祷告。 Di dalam doa kita secara pribadi maupun dalam kehidupan doa kita secara komunal, di dalam persekutuan-persekutuan doa yang ada di gereja kita. 不管是我们个人的祷告，还是团契里面的祷告， Sehingga kita semakin efektif di dalam menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam peperangan rohani kita, dan akhirnya kita menjadi kuat di dalam Kristus. 直到我们可以有效的应用这个神所赐给我们的全副军装，使我们能够在基督里做刚强的人。 Saudara-saudara, kuat di dalam Kristus. 在基督里坚强。 Dua hal yang harus kita lakukan agar kita bisa dikuatkan di dalam Kristus, di dalam menghadapi peperangan rohani kita. 有2件事我们要做到的，使我们能够在基督里坚强，能够战胜这个属灵的战争。 Mari sama-sama kita bacakan sebagai kesimpulan. 我们一起来。 Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan kekuatan kuasanya. Yang kedua, 全靠主耶稣基督的大能大力。 kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 我们要穿戴神所赐给的全副 Nah, 军 biar 装。 ini menjadi ingatan kita, hafalan kita di hari pertama, minggu pertama, tahun baru 2023. 巴不得神的话语成为我们的力量。 Jadi dari dua hal ini, kita bisa melihat bagaimana anugerah Allah itu bekerja bersama dengan tanggung jawab manusia. 我们可以看到说，这个神的恩典跟我们人的责任是一起的。 Kita yang harus mengenakan perlengkapan senjata Allah itu. 我们要穿戴神所赐给的全副军装。 Tetapi perlengkapan senjata Allah itu disebutkan itu adalah milik Allah, punya Allah seluruhnya. 但是这个全副军装呢，是从神哪里来的？是神的。 Nah, oleh sebab itu Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi peperangan rohani. 所以神是给我们力量，使我们能够战胜这个属灵的。 Tidak sesaat pun kita bisa menggunakan perlengkapan senjata Allah ini tanpa bergantung sepenuhnya kepada Allah dan kekuatan kuasanya. 如果我们没有全心全力的依靠耶和华，我们就没有办法来穿戴这个全副军装。 Nah, berdasarkan apa yang kita bicarakan pada hari ini, maka di sepanjang tahun 2023 ini setidaknya ada 9 hal utama, fokus utama yang akan menjadi fokus pelayanan dan penguatan yang akan dilakukan oleh gereja untuk menguatkan iman dan kerohanian jemaat di sepanjang tahun 2023. 所以今年我们有9个目标，我们教会要做的。 Yang pertama, seperti yang kita bicarakan pada hari ini, gereja akan terus fokus untuk menguatkan iman kerohanian seluruh jemaat GCR Kartini. 教会也要专心的去培养基督徒我们弟兄姐妹的信心。 Nah, bagaimana melakukannya itu adalah kolom yang
sebelah kanan itu tidak, nanti itu adalah bagian dari hamba Tuhan, diaken, pengurus aktivis gereja yang memikirkannya. Jadi yang pertama, menguatkan iman jemaat. 第一就是我们要坚强我们弟兄姐妹的信心。 Nah, saya tanya dulu di awal, semua siap tahun ini untuk kita sama-sama bertumbuh semakin kuat di dalam iman kita kepada Kristus? Siap? Siap? 弟兄姐妹准备好了吗？ Ya, ini komitmen kita di hari pertama di tahun yang baru ini. Yang kedua, memperkuat kerinduan jemaat untuk hadir beribadah secara rutin setiap minggu di gereja. 第二就是要让弟兄姐妹有一个渴慕的心，每一个星期天来到神的家来敬拜他。 Nah, berdasarkan survei tahun 2022 yang lalu, kehadiran jemaat yang beribadah secara rutin di gereja setiap hari Minggu itu baru 66% sekian. Jadi kita harap tahun 2023 lebih daripada itu, kalau bisa ya 90 sampai 100%. 根据我们去年的意见调查，大概只有66%的弟兄姐妹愿意委身每个星期都来到神的家来敬拜他。 Nah, kemudian yang ketiga adalah menguatkan minat jemaat di dalam membaca Alkitab secara teratur setiap hari. 第三呢，就是要让弟兄姐妹每一天都能够很固定的读经。 Nah, tahun 2022 berdasarkan survei baru 33 sekian persen jemaat yang rutin ya baca Alkitab secara teratur setiap hari. 去年呢，我们弟兄姐妹只有33%的弟兄姐妹已经在每一天固定的读经。 Nah, 2023 maunya berapa persen? 今年我们要 Ayo, 增加到 jangan dari Pak Safred. 几个%？ Maunya berapa persen? 100。 100. 100%. Jadi kita doakan. Kemudian yang keempat, menguatkan atau mempertahankan kerinduan jemaat di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. 我们也是要在奉献的事上重心。 Nah, kita bersyukur sekali bicara ini biasa nangis melihat bagaimana kebaikan Tuhan, gereja Tuhan, jemaat GSR Kartini adalah orang-orang yang setia memberi persembahan. Tahun 2022 itu sudah ada 88 sekian persen jemaat yang setia secara rutin memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan kuatkan, kita akan tingkatkan. 我们感谢神，在去年的意见调查里面有88%的弟兄姐妹表示说，他们愿意固定的来奉献。 Nah, kemudian yang keenam, menguatkan kesadaran dan kerinduan jemaat untuk terlibat di dalam pelayanan secara rutin di gereja, minimal dalam satu bidang pelayanan. 接下来呢，就是要让弟兄姐妹在服事上能够固定的参与。 Nah, tahun 2022 baru 48,9% yang jemaat yang sudah terlibat minimal satu pelayanan, jadi bisa melayani secara rutin. Kita ingin lebih besar lagi di tahun 2023. 根据去年的意见调查，我们只有49%的弟兄姐妹已经在服事的事上有参与。 Nah, lalu yang ketujuh adalah menguatkan keterlibatan jemaat di dalam pelayanan misi, baik secara doa, daya, dan dana. 接下来呢，就是我们要弟兄姐妹在宣教的事工上能够有参与。 Nah, kalau kita lihat di daftar ini, keterlibatan jemaat di dalam pelayanan misi, khususnya di dalam doa itu sangat baik, 86,17%. 在祷告的服事上，弟兄姐妹参与得很好。 Tetapi di dalam daya dan dana masih agak sedikit kurang. Nah, mari sama-sama untuk kita lebih kuatkan lagi di tahun 2023. 但是在出力出钱的事上还是缺乏。 Nah, lalu yang kedelapan adalah menguatkan kerinduan jemaat untuk terlibat aktif di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. 第八就是让弟兄姐妹能够参与教会的团契。 Nah, tahun 2022 itu baru 35,6% jemaat yang sudah terlibat secara aktif di dalam satu persekutuan. 在去年的话只有 35,6. 35%的弟兄姐妹固定的参与在团契的活动。 Nah, kita rindu tahun 2023 ini semakin banyak jemaat yang bisa terlibat aktif di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di gereja kita. 今年我们希望弟兄姐妹能够在团契的活动上更多的参与。 Dan yang terakhir adalah menguatkan rasa kekeluargaan dan kecintaan terhadap gereja serta saudara-saudara seiman sebagai satu keluarga di GSRI Kartini. 第九呢，就是让弟兄姐妹在我们这个教会里面有感觉到一个大家庭的一个生活。 Nah, salah satu kekuatan gereja kita adalah sering kita sebutkan, kita sadari itu bahwa gereja kita adalah gereja keluarga.
我们就知道，我们教会是一个家庭的教会。 Dan itu terbaca dari survei tahun 2022, ada 82,sekian% jemaat GCR Kartini yang merasa gereja ini adalah rumah keduanya, ini adalah keluarganya. 去年有大概82%的弟兄姐妹觉得说，这个教会就是他的家。 Nah, tahun 2023 ini kita akan pertahankan dan terus meningkatkan supaya setiap anggota jemaat GCR Kartini merasa nyaman di rumah rohaninya. Ini adalah rumah keduanya dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di gereja kita di tempat ini. 我们希望在这个2023年，弟兄姐妹能够有更多的弟兄姐妹能够感觉到，这个就是他们的家。 Siap? Siap? Di dalam anugerah Tuhan, mari kita melangkah bersama-sama seperti tema kita tahun ini. Kuat di dalam Kristus. 靠着神的恩典，让我们大家一起来齐步，让我们一起来在基督里坚强。 Nah, akhirnya selamat tahun baru dan selamat membangun kehidupan yang kuat di dalam Kristus. 最后就是新年蒙恩，在基督里坚强。 Kita berdoa. 我一起祷告。 胜利的路。